Ya, kita kembali lagi menerus Rampai Pagi yang kita siarkan secara langsung pada pagi ini. Inspirasi Pagi Auda. Kalau tadi kita mengikuti satu package program ya. Ini bagi mereka yang suka minum matcha. Ya, bukan saja minum, tapi juga daripada dipelbagaikan. Ada biskutnya, ada keknya, ada kuihnya, atau gemar ya dengan matcha. Sangat gemar. Saya pernah cuba untuk membuat matcha ini. Saya beli serbuknya satu tin kecil sahaja. Hanya memerlukan sedikit sahaja. Kalau tidak secubit memang kurang daripada itulah. Dan memang rasanya memang kuat berhabis lah ya. Bau matcha itu pun memang keluar. Tetapi itulah untuk menyediakannya memang agak sedikit susah lah ya. Tetapi daripada perkongsian daripada rakan kita tadi itu ada beberapa teknik-teknik yang perlu dilakukan ya, untuk dapat menghasilkan sajian matcha. Tapi kebetulan rakan kita itu memang ada kemahiran membuat matcha ya. Betul. Memang sesuai lah beliau menyampaikan package program tersebut. Baik, kita beralih ke segmen perspektif pertanian dan agri makanan. Ini memperkatakan mengenai dengan kawalan kualiti tanaman. Jadi saya perkenalkan tetamu undangan kita berada di sisi kiri Atul Yang Mulia Puan Siti Sundusiah binti Haji Abdullah Sani, pegawai pertanian. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Selamat datang ke Rampai Pagi dan ribuan terima kasih di atas masa yang diluangkan pagi ini Puan ya. Selesa dipanggil Puan Siti boleh? Boleh. Boleh ya. Jadi Puan Siti, tajuk kita pagi ini ialah berkenaan dengan kawalan kualiti tanaman, betul ya? Ya. Jadi untuk memulakan wawancara ini mungkin saya serahkan kepada Atul terlebih dahulu lah untuk bersama dengan tetamu kita. Silakan Atul. Baik. Jadi apa ni, kita ingin mengetahui mengenai dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini, kawalan kualiti tanaman. Mungkin Puan boleh menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan kawalan kualiti tanaman ini. Silakan Puan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Okey, pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Radio Televisyen Brunei kerana atas jemputannya untuk program Rampai Pagi pada hari ini ya. Sama-sama. Okey, sebelum itu untuk info Ketani Bersama, seksyen kawalan kualiti tanaman adalah merupakan salah satu seksyen di bawah bahagian industri tanaman Jabatan Pertanian dan Agri Makanan. Menyentuh sedikit mengenai bahagian industri tanaman, ianya di bawahnya ada terdiri daripada 3 seksyen yang lain, iaitu seksyen kemajuan industri tanaman, seksyen agribisnes tanaman dan juga seksyen pendidikan tanaman. Yang mana bahagian ini adalah berperanan dalam meningkatkan pengeluaran industri tanaman melalui peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi tinggi dan amalan-amalan petani yang baik dengan memfokuskan kepada penghasilan produk yang bernilai tinggi di samping menjamin kualiti tanaman yang dihasilkan tersebut ya. Jadi berbalik kepada soalan Puan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan kawalan kualiti tanaman? Kawalan kualiti tanaman adalah merujuk kepada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan hasil tanaman yang dituai seperti sayur-sayuran dan buah-buahan adalah berkualiti dan selamat untuk dimakan. Maksudnya di sini adalah memastikan hasil sayur-sayuran dan buah-buahan itu sehat, segar, bebas daripada sebarang kerosakan dan selamat daripada risiko pencemaran yang berbahaya serta sesuai untuk dipasarkan kepada pengguna. Itu dia. Jadi di sini Puan, kita ingin juga mengetahui ni, apa sebenarnya langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan hasil tanaman berkualiti dan selamat untuk dimakan. Okay. Secara keseluruhannya ada banyak perkara yang perlu diambil perhatian dalam memastikan hasil tanaman itu berkualiti dan selamat untuk dimakan. Tetapi apa yang ingin ditekankan di sini ialah seksyen kawalan kualiti tanaman amat mengambil berat dari segi pengurusan pengendalian hasil tanaman. Pengendalian hasil tanaman adalah merupakan aktiviti terpenting pada peringkat akhir di ladang yang perlu dipatuhi untuk mengekalkan kesegaran hasil tanaman. Ini adalah untuk menjamin pengeluaran hasil tanaman itu berkualiti dan selamat untuk dimakan. Jadi sebenarnya pengendalian hasil tanaman ini merangkumi berbagai aktiviti dari penuaian, pengumpulan, pembersihan, penggradan, penyimpanan dan pembungkusan hinggalah kepada pemasaran hasil tanaman. Juga saya ingin menyentuh dari segi penuaian atau kalau bahasa Ketani memupul buah atau sayur. So aktiviti penuaian hendaklah dilakukan dengan cara yang betul dengan menggunakan peralatan yang sesuai. Jadi teknik penuaian adalah berbeza tergantung kepada jenis tanaman yang akan dituai itu. Contohnya jenis sayur daun atau
seperti sawi atau bayam, itu penuaiannya dapat menggunakan tangan saja, main cabut saja tu dari tanah. And then kalau sayur buah seperti terong dan timun, ini memerlukan peralatan seperti pisau dan gunting yang tajam dan bersih. Menggunakan peralatan yang tajam dan bersih dapat mengelakkan daripada pencemaran dan kerosakan kepada hasil tanaman yang dituai itu. Okay, selain itu, penuaian juga perlu dilakukan pada masa yang tepat, pada jam yang tepat. Pada masa yang tepat saya. Sebelum penuaian dilaksanakan adalah penting untuk memastikan apakah indeks kematangan bagi tanaman yang akan dituai tersebut. So, indeks kematangan ini adalah merujuk kepada parameter yang digunakan dalam membuat anggaran peringkat kematangan yang sesuai bagi penuaian sesuatu tanaman tersebut mengikut keperluan dan kegunaan tertentu. Sama ada ianya untuk dimakan, dimakan segar atau diproses. Jadi, menuai hasil tanaman pada tahap kematangan yang sesuai dan tepat akan dapat memastikan kualiti yang terbaik dan dapat mengurangkan risiko kerosakan pada hasil tanaman ini tadi ya. Baik, alhamdulillah difahamkan ada slides yang disediakan. Mungkin dengan bantuan infografik ini akan sedikit sebanyaknya dapat memberikan penerangan yang lebih jelas lagi mengenai dengan apa yang Puan cuba sampaikan sebentar tadi ya. Baik, kita saksikan seketika paparan slides yang disediakan ini. Saya lihat di hadapan ini ada foto berkenaan dengan tanaman terong. Terong ya kalau saya tidak silap. Kita saksikan bersama. Jadi apa yang boleh disampaikan melalui infografik ini, Puan? Okey, gambar ini menunjukkan sayur buah terong. Ia menunjukkan 3 peringkat kematangan bagi sayur terong ini. So, seperti yang kita lihat sini, waktu yang paling sesuai untuk penuaian adalah pada gambar yang di tengah-tengah. Jadi, kalau petani tuai pada waktu terlalu awal, saiznya agak kecil. Dan warnanya pun agak bercampur ungu dan putih. Indah seragam warnanya. Tapi jika petani tuai terlalu akhir, terlalu tua, terongnya akan menjadi lembut, teksturnya pun lembut, and then bijinya jadi keras. Itulah. Baik ya. Itu gambar yang pertama berkenaan dengan sayur terong ini tadi ya. Seterusnya ialah kalau saya lihat di sini indeks kematangan warna bagi buah limau. Limau kasturi? Limau manis. Limau manis ke limau kasturi? Oh, kalau dalam foto kecil sahaja. Baik, kita saksikan seketika apa yang mungkin boleh dijelaskan mengenai dengan gambar ini. Puan, silakan. Okey, di sini saya ingin terangkan mengenai contoh indeks kematangan buah limau. Jadi waktu menuai yang paling sesuai bagi jualan atau untuk pasaran adalah kepada peringkat ke-4 dan 5. Kita bisa dapat 5. Jadi ini adalah yang sesuai untuk dituai dan dijual ke kedai-kedai. Ini adalah kerana ianya boleh disimpan dengan lebih lama lah arah tempat shelf life-nya lebih lama. Dan manakala jika untuk dimakan bolehlah dituai pada peringkat 6 ke 7. Ini buah limau manis kan? Limau manis, betul. Okey, faham. Jadi 4, 5 dan juga 6 adalah 4, 5, 6 dan 7 tu memang ada tempoh yang sesuai untuk kita ni memetik buah limau manis ini tadi ya. Jadi selepas ini kalau kita ni ke pasar kah, baru tadi tahu tu. Tani bawa saja gambaran ni, tani lihat. Ini memang betul lah ini. Ini memang sesuai ni. Orang rumah pun pasti akan senyum ni. Mungkin manis buah limau ini ya. Baik, seterusnya lagi ialah indeks kematangan warna dan juga tekstur bagi buah pisang. Ya, kita saksikan bersama. Ya Puan, buah pisang ini ada 3 fasa kalau saya lihat di sini. Ya, dalam gambar ini menunjukkan 3 peringkat kematangan bagi buah pisang. Jadi waktu penuaian juga sebenarnya waktu penuaian juga mengikut keperluan dan kegunaan tertentu. Contohnya sama ada untuk dimakan segar atau diproses. So dalam ini pisang ini dalam waktu penuaiannya yang sesuai untuk diproses menjadi keripik pisang adalah pada yang hijau. Yang pertama. Yang pertama. Kami masih muda tu. Masih muda, ia masih keras, jadi pengguna biasa memakai
menggunakan peringkat ini untuk membuat keripik pisang. Keripik pisang. Ya. Okey. Fasa kedua pula sesuai untuk apa tu puan? Fasa kedua dan ketiga sesuai untuk dipasarkan secara segar. Tapi fasa dua tu it will take macam kata orang shelf life-nya lebih lama kalau disimpan. Jadi sesuai untuk dijual juga. Kalau fasa ketiga tu mungkin boleh terus ke meja makan itu terus kita ni makan. Kalau kedua tu mungkin kita ni taruh di atas peti ais ke. Jangan pulang di dalam, di atas peti ais. Kita ni tunggu ia masak. Ya, betul. Jadi buat menghabiskan fasa ketiga tu, fasa kedua menanti untuk ia masak. Untuk dimakan. Baik, tapi saya baru tahu muda-muda macam tu boleh dibuatkan keripik. Baru tahu. Baru tahu. Saya fikir macam yang sudah matang tu baru tadi goreng jadikan keripik, tapi tidak yang muda tu sesuai. Yang mentah. Yang mentah tu lah. Kalau mentah tu yang dimakan begitu saja kalat ke dia rasanya. Kalat betul. Baik, seterusnya ada foto lagi di sini, slides yang disediakan. Ini berkenaan dengan sayur ya. Ya, sayur. Mungkin ada penerangan yang lebih komprehensif mengenai dengan perkara ini. Saya serahkan kepada Puan dahulu untuk menerangkan mengenai dengan slide seterusnya ini. Okey. Seterusnya ianya mengenai dengan pengendalian hasil tanaman, itu dalam penyimpanan lah. Penyimpanan. Jadi hasil-hasil tanaman perlu disimpan pada suhu yang optimum untuk mengekalkan kualiti hasil tanaman tersebut. Jadi maksud optimum di sini adalah suhu yang sesuai dalam menjaga kualiti dalaman seperti teksturnya dan rasa kemanisannya, serta kualiti luarannya seperti luarannya dan warnanya kulitnya tu. Jadi di samping itu juga ia dapat memperpanjangkan tempoh simpan seperti tuan sebut tadi shelf life tersebut. Jadi sebagai contoh, berapa suhu yang bagus ini puan? Suhu ini tergantung kepada jenis-jenis tanaman, suhu yang optimum itu. Contoh kalau sayur daun, contohnya dalam ke 10 hingga 13 degree Celsius dalam es box itu. Dalam es box ya. Okay. And then kalau sekiranya ada tanaman lain seperti okra, ia 7 ke 10 degree Celsius. Jadi tergantung kepada jenis-jenis tanaman yang disimpan itu. So maksudnya bukan di peringkat beku lah ni ya? Bukan. Kalau beku tu akan merosakkan terpulang sayur hasil tanaman itu. Jadi kita dimasukkan dalam es box biasa sajalah. Ya, es box biasa. Di bahagian bawah tu bukannya di bahagian atas untuk peti ais itu. Okey. Baik, ini tadi ada sayur apa tu? Sayur sawi ya? Sawi ke kalau saya tidak silap ni. Jadi kita saksikan seketika apa beza sawi yang di sebelah kiri dan juga sawi yang di sebelah kanan ni puan. Jadi ini gambar ini menunjukkan yang sawi ini memang sensitif kepada temperature, suhu maksud saya. Macam saya terangkan tadi, kalau sawi disimpan yang suhu yang optimum adalah pada 10 hingga 13 degree Celsius. Tapi jika disimpan kepada suhu bilik, yang mana dalam 24, 25. Jadi sayur ini akan layu. Kerana airnya itu berkurangan lah. Jadi ia menjadi layu lah. And then kualitinya pun kalau kita lihat jadi berkurang. Jadi kurang memberangsangkan lah apabila kita ni membelah sayurnya tu. Kalau selayu macam tu dia lagi diantar lagi di Bali tu. Tapi ada juga saya lihat ni puan sayurnya tu dirandamnya dengan air. Itu boleh juga salah satu teknik juga. Ya, untuk maintain kesegaran sayur tersebut. Okey. Satu yang menarik. Soalan seterusnya ni yang ingin kita ni ajukan kepada Puan Siti adalah berkenaan dengan fungsi ya. Apa fungsi dan juga peranan Seksyen Kawalan Kualiti Tanaman di dalam perkara ini? Puan, silakan. Okey, terdapat 5 fungsi utama Seksyen Kawalan Kualiti Tanaman. Jadi yang pertama adalah pendidikan dan latihan kepada peladang. Jadi seksyen ini bertanggungjawab dalam memberi latihan kepada peladang mengenai amalan pertanian yang baik, khususnya dalam cara-cara penyediaan rekod aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran tanaman, sepertinya rekod pembelian bahan input, contohnya racun dan bajak, rekod pembajaan, rekod penggunaan racun, serta menyediakan dokumentasi pelan kualiti ladang. Adapun tujuan bagi penyediaan rekod-rekod ini adalah untuk memudahkan penjejakan atau traceability
dan memastikan kualiti dan keselamatan hasil tanaman itu terjaga dan dikekalkan di sepanjang rangkaian pengeluarannya. Selain dari itu juga, Seksyen ada menawarkan latihan cara-cara pemilihan, penyucian, rawatan, penggeredan dan pembukusan kepada pengusaha-pengusaha yang berminat. Okay. Yang kedua adalah pemantauan rumah pengendalian hasil tanaman. Siapa yang mantau ni Puan? Seksyen Kawalan Kualiti Tanaman. So, seksyen ini adalah membuat pemantauan secara berjadual dan tidak berjadual kepada rumah pengendalian hasil tanaman. Ini adalah memastikan yang aktiviti-aktiviti pengendalian hasil tanaman itu adalah terjaga dan mengikut panduan yang ditetapkan. Selain itu, session ini juga memberi khidmat nasihat dalam susun atur dalam rumah atau bangunan pengendalian hasil tanaman. Baik. Itu ada antara khidmat-khidmat yang diberikan ya? Ya. Ada lagi? Ada lagi. Yang ketiga adalah perkhidmatan bilik sejuk atau cold storage dan rumah pengendalian hasil tanaman. Pada ketika ini, Seksyen Kawalan Kualiti Tanaman ada menawarkan perkhidmatan penggunaan bilik sejuk atau bilik cold storage. Ya. Jadi bilik sejuk ini pada kebiasaannya apa yang disimpan dalam itu Puan? Kalau pada masa ini memang hasil-hasil tanaman yang dituai, jadi disimpan di sanalah. Disewakanlah maksudnya satu bilik ini untuk pengusaha ini. Pada masa ini ditawarkan secara percuma. Mereka boleh menggunakan ya? Ya, jadi pengusaha yang mana tidak ada mempunyai cold storage, terutamanya pengusaha-pengusaha tanaman sayur dia orang boleh mengantar ke pusat kami itu untuk menyimpan buat sementara sahaja. Hasil-hasil mereka ini ya, perkhidmatan bilik sejuk. Ya, Difahamkan juga ada pembangunan piawaian atau standard dan juga garis pandu yang berkaitan dengan kawalan kualiti ini. Macam mana itu Puan? Betul, seksyen ini ada membuat pembangunan piawaian dan standard. Jadi pada masa ini ianya setakat ini ada 4 standard yang sudah dibangunkannya, iaitu bagi buah guava atau jambu batu, buah durian, lada dan kepayas. Jadi standard ini diperlukan untuk digunakan juga untuk penggeredan salah satu aktiviti pengendalian hasil tanaman. Puan menyebut penggeredan, Penggeredan ya. Penggeredan dan juga pembungkusan hasil tanaman ini. Mungkin Puan boleh menerangkan lebih lanjut mengenai dengan penggeredan dan pembungkusan hasil tanaman ini. Kenapakah perkara ini perlu dititik beratkan dalam menghasilkan pengeluaran tanaman yang berkualiti tinggi selamat untuk dimakan? Penggeredan hasil tanaman adalah merujuk kepada proses pengkelasan atau pembahagian hasil tanaman mengikut tahap kualiti berdasarkan spesifikasi piawaian atau standard. Seperti yang sebut tadi, standard diperlukan untuk penggeredan. Jadi pada lazimnya penggeredan ini dilakukan berdasarkan kepada beberapa aspek seperti berat, saiz, rupa bentuk, warna, indeks kematangan dan ciri-ciri lain yang relevan yang ada dalam standard yang digunakan. Jadinya tujuan penggeredan dilakukan adalah pada dasarnya untuk mengasingkan hasil-hasil tanaman mengikut tahap kualiti dan mengikut kehendak pasaran yang tertentu, dan juga memberi kemudahan kepada pengguna dalam memilih produk-produk yang diinginkan. Contoh saja dalam industri pertanian, sekiranya buah-buahan seperti limau atau mangga sering digradekan mengikut saiz dan kualiti, di mana produk terbaik yang grade A akan dihantar ke pasaran premium dan boleh dijual dengan harga yang lebih mahal, berbanding dengan produk yang kualiti lebih rendah, grade B atau C, yang mungkin dijual secara borong atau dihantar ke pasaran lain, atau digunakan sebagai bahan mentah untuk produk hiliran seperti membuat jus atau jam. Jadi penggeredan juga membantu meningkatkan nilai komersil dan memastikan ketelusan dalam sistem pengedaran hasil pertanian. Baik, ini ada slides yang turut dikongsikan bersama kita mengenai dengan proses-proses penggeredan ini ya. Pertama ingin kita tanyakan siapa yang menggrade produk-produk hasil daripada tanaman dan juga buah-buahan dan juga sayur-sayuran ini Puan? Biasanya penggeredan ini dilakukan oleh pengusaha sendiri sebelum dijual ke pasaran.
diorang akan membuat penggradean lah, menilai, membahagi-bahagikan ikut grade yang yang diperlukan itulah. Selain daripada strukturnya, saiznya, jadi memang warnanya, diasing-asingkan lah. Ya. Saya kata ada A, B, C. Yes, betul. Tapi mereka ini dikursuslah untuk menilai produk-produk ini. Macam mana? Seksyen kawalan kualiti tanaman ada menawarkan latihan-latihan tersebut lah, menilai penggradean. Memang ada menawarkan lah pada pengusaha. Baik, ini dia foto yang dimaksudkan. Ini adalah penggradean buah cili ya. Baik, kita saksikan bersama. Jadi Puan, macam mana? Okey, seperti yang kita lihat pada skrin masa ini adalah contoh penggradean bagi sayur lada. Jadi kalau kita lihat grade A itu berbentuk lurus, saiz dan warnanya pun seragam. Nampak segar dan tiada kecacatan. Tapi jika dibandingkan dengan grade C yang mana berbentuk bengkok, saiz dan warna pun tidak seragam dan menunjukkan lebih daripada 5% kecacatan fizikal. Jadi pada biasanya ada sebut tadi yang grade C ini memang digunakan, memang secara keseluruhannya digunakan untuk pemprosesan produk hiliran. Kalau lada memang buat sambal atau sos cili dan sebagainya. Itu dia. Jadi di sini Puan, sekiranya terdapat penonton atau peladang yang mempunyai sebarang pertanyaan ataupun berminat untuk mendapatkan perkhidmatan bilik sejuk dan pengendalian hasil tanaman, bagaimana mereka dapat untuk menghubungi pihak Puan? Okey, kepada yang ingin sebarang pertanyaan, bolehlah berhubung terus dengan Seksyen Kawalan Kualiti Tanaman melalui email quality.crop@agriculture.gov.bn atau bis kita boleh datang terus ke pejabat kami, Pusat Perkhidmatan dan Latihan Lepas Tuai di kawasan Kemajuan Pertanian Tungku. Jadi sekiranya kalau sebarang pertanyaan memang akan dimaklumkanlah. Dan adakah macam penyurang tadi perjanjian ke apa? Memang dibuat perjanjian? Ada perjanjian lah. Memang dibuat perjanjian tu ya. Antara sebanyak yang perlu petani ketahui dengan segmen yang dapat petani bawakan pada hari ini iaitu kawalan kualiti tanaman. Today yang dapat petani saksikan tadi di mana tempatnya ataupun bis kita boleh mengantar email sebarang pertanyaan juga. Nombor telefon sudah ada sana. Nombor telefon sudah ada sana. Tapi sebarang pertanyaan perlulah bis kita mendapatkan. Menuju ke sana ataupun mengantarkan email. Itu adalah antara yang paling cara yang mudah juga untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi mengenai dengan perkara ini. Apapun penerangan yang cukup jelas juga daripada Yang Mulia Puan Siti Sundusia binti Haji Abdullah Sani, Pegawai Pertanian. Jadi dari kami di Rampai Pagi ribuan terima kasih atas perkongsian untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lain ke depannya lagi ya untuk memberikan dan juga mengongsikan tajuk yang lain lagi. Jadi Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.